العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama lagi, tapi tanpa nota. Mudah-mudahan dapat tengok sini lah, sebab saya tak sempat buat dengan lengkap. Cuma untuk hari ini itu lebih daripada cukup lah, insyaAllah. Babun إذا زار الإمام قوما فأمهم. وبه قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. Kita tengok setakat dulu. Kalau sudah cukup setakat tu lah. Kalau tidak, sambung lagi insyaAllah. Jadi bab ni adalah bab yang ke-50 di bawah abwab salatil jamaah, bab sembahyang dengan berjamaah. Di bawah bab tu, di bawah bab ini Imam Bukhari hanya kemukakan satu sahaja hadis, satu saja. Itu cara Imam Bukhari, dia tidak banyak seperti Imam Muslim banyak. Di bawah satu-satu tajuk tu banyak. Imam Bukhari satu, banyaklah, selalu satu, dua, tiga, itu banyaklah tu, dua, tiga tu. Jadi ini bab yang ke-50, masih lagi di bawah bab sembahyang jemaah. Bab apabila imam di sini maksudnya ketua negeri atau negara. Ikutlah, kalau kita kata ketua negeri itu menteri besar ke, ketua negara ataupun ketua menteri ke, kalau ketua negara itu Perdana Menteri ke, yang di Pertuan Agong ke, ikutlah. Itu maksudnya di sini. Apabila imam mengunjungi sesuatu kaum, maka dia mengimami mereka, maka dia boleh atau seharusnya, sepatutnya mengimami mereka, yakni mengimami salat mereka. Jadi itu imam kepada mereka. Lepas tu hadis di bawahnya, ini hadis yang kita baca saat ini, iaitu hadis yang ke-686. Mu'adz bin Asad Al-Marwazi meriwayatkan kepada kami, katanya Abdullah meriwayatkan kepada kami, katanya Ma'mar meriwayatkan kepada kami daripada Az-Zuhri. Beliau berkata, Mahmud bin Ar-Rabi' meriwayatkan kepadaku, katanya aku mendengar Itban bin Malik Al-Ansari bercerita, katanya Nabi SAW meminta izin. Minta izin tu maksudnya untuk masuk ke rumahku. Nabi pergi ke rumah dia, lalu minta izinlah untuk masuk. Lalu aku mengizinkannya. Beliau SAW lantas bertanya, di mana engkau suka atau engkau mahu aku bersalat di rumahmu ini? Aku terus mengisyaratkan ke tempat yang aku sukai, yakni yang aku mahu. Beliau SAW pun berdiri, yakni untuk bersembahyang, dan kami pula berbaris, yakni membuat saf di belakangnya. Setelah beliau SAW memberi salam, kami pun turut memberi salam. Itu cerita ringkas. Hadis ini termasuk dalam hadis ringkas di dalam Sahih Bukhari. Tak apa. Kita tengok bab ni, balik semula ke atas. Babun idza zara al-imamu qauman fa'ammahum. Ini
kepada umum ni tak perlu mana ni. Yang saya gelapkan tu tak perlu mana. Tetapi kepada orang yang mengaji sungguh, perlu tu. Perlu. Sebab ada kalanya babun begitu. Macam di sini. Ada kalanya babu sahaja. Baris satu. Baris depan satu. Berbeza makna dia tu. Tapi saya tidak nak bagi perincian, nak urah di sini. Kenapa berbeza tu? Kok mana? Panjang pula lah ceritanya. Babun. Idza zara al-imamu qauman. Idza tu orang panggil idza syartiyah orang panggil. Bila dia syartiyah, dia nak kepada jawab. Jadi jawab dianya fa'ammahum. Yani fa' tu rabithah. Fa' rabithah untuk apa nama ni, pengikat. Inilah jawapan dia je. Begitu. Bukan jawapan dia mahzuf. Ni saya kecek ni kepada hak ngaji segilah. Nah. Dia sebut mahzuf tu hak tak biasa kat gapo dia pula dah panjang ceritanya. Jadi bukan mahzuf. Ni terjemahan yang saya bagi ni berdasarkan fa' tu fa' jawab. Jawab syarat idza. Sebab terjemahan ni akan jadi lain. Akan jadi lain. Kalau kita kata jawab dia ni bukan hak ni. Bukan fa'ammahum. Jawab kepada idza ni bukan fa'ammahum. Tetapi sesuatu yang tidak ada di sini. Sesuatu yang perlu ditakdir. Itu kepada orang mengaji cara kitab ni, dia faham tu kita sebut gitu tu. Saya nak reka-reka. Kalau panjang pun tak ada guna juga sebab lebih sesuai gitu di sini, lebih sesuai gitu. Kecuali kalau sesuai kod lain saya akan penjelas lah. Jadi hak ni jadi kalau kita kata jawab dia tidak fa'ammahum, maka bukan gini terjemahnya. Oleh sebab itu, kalau tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian bertemulah baca buku lain, dia terjemah lagu lain sikit. Jangan gaduh nak salahkan lah. Gitu je lah saya nak pesan. Jangan gaduh menyalahkan. Tengok dulu. Tanya khabar dulu. Sebab ada kalanya memang salah. Ada kalanya tidak salah. Gitu pun boleh juga kita kata. Begitu pun boleh juga. Tetapi terjemahan yang saya bagi ni atas dasar fa'ammahum tu jadi jawab dah kepada idza. Bukan sesuatu yang lain. Bukan sesuatu yang lain. Maknanya apabila imam mengunjungi sesuatu kaum, sesuatu kawasan lah, sesuatu kumpulan masyarakat, maka dia mengimami. Maka dia, itu jawapan dia. Kalau dia pergi mana-mana, dialah. Maksudnya maka dialah mengimami mereka. Dialah seharusnya mengimami mereka. Jadi itu imamnya, dialah sepatutnya. Dialah hendaknya. Atau dialah boleh, dia boleh. Paling tidak, dia boleh. Bukan tak boleh. Apa Imam Bukhari kata gitu? Itu kita bincang lah. Kita bincang tentang tajuk bab ni. Apa Imam Bukhari kata gitu? Apa dia mengimami mereka tu? Maksudnya boleh, sepatutnya, semestinya, hendaknya dan sebagainya. Boleh kita letak tempat boleh ni kan? Tempat boleh ni hendaknya, sepatutnya, semestinya, hendaknya, boleh berlaku. Tapi saya letak boleh. Itu sebab sekurang-kurangnya. Paling kurang dia boleh kalau dia nak. Perdana Menteri mari Kelantan. Perdana Menteri, katakanlah, Perdana Menteri Malaysia mari Kelantan. Jadi masjid negeri, kita kata Masjid Muhammadi lah, kan kita kata kan. Jadi dia boleh jadi Tok Imam situ. Tanpa izin Tok Imam. Tanpa izin Tok Imam sini. Kalau Tok Imam di sini, Menteri Besar, katakanlah. Menteri Besar. Atau setengah-setengah negeri dalam Malaysia ni, Ketua Menteri dia panggil kan. Negeri yang tak ada raja tu, Ketua Menteri. Biasanya Ketua Menteri atau Menteri Besar jadi Tok Imam. Ini mengikut budaya atau tradisi Islam zaman dulu. Ketika mana jadi ketua-ketua negeri ni, pemimpin-pemimpin negara ni adalah orang-orang pandai. Orang-orang yang alim, pandai agama.
Jadi dia nak jadi tok imam tu tak ada jadi masalah. Dia juga umara, dia juga ulama. Maknanya gitu. Ketika tu. Ketika tu tak ada pembahagian seperti sekarang ni. Sebab sekarang ni kalau nak jadi pemerintah misalnya, boleh dia tidak ngaji Islam pun, tidak ngaji agama, tak reti gapo pun dah. Dia lebih reti undang-undang orang lain, undang-undang orang putih lah. Tak ada jadi masalah juga. Boleh nak jadi pemimpin. Jadi lagu mana cara nak mengimbangkan masyarakat ni biar ada agama, dia ada ulama, ada ulama. Di samping umarak sani, pemimpin-pemimpin sani. Itu hak kedia. Hak dulu semenjak zaman Nabi, zaman sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin dan selepasnya lagi. Begitulah cara. Dan sepatutnya begitu. Kalau kita tak reti, tak tahu undang-undang lain pun tak ada jadi masalah. Masa tu undang-undang orang putih tak tahu mana. Dia pun belajar undang-undang dengan kita juga. Sebab itu kalau di Sepanyol ada patung. Kononnya dia buat patung Ibnu Hazm. Salah seorang ulama fiqh Islam, mazhab Zahiri. Pasal apa? Mereka orang barat ni dia belajar dengan Islam di Sepanyol lah dulu. Di barat tu situs tamadun Eropah tu. Dia pergi belajar dengan orang Islam dalam pelbagai ilmu lah di Sepanyol tu. Termasuklah ilmu undang-undang ni. Belajar di sana. Dan mereka terhutang budi sangat dengan Ibnu Hazm tu, sehingga mereka buat patung. Kita orang Islam tak akan buat gitulah semasa pemerintah Islam. Sebab kita tidak dilarang buat patung-patung ni. Tapi nak royaknya orang kafir tu dia menghargai. Ada sampai beberapa lama kitab Ibnu Hazm tu jadi rujukan mereka dalam undang-undang. Maknanya mereka belajar dengan kita. Pada masa itu tak ada apa di undang-undang kecuali undang-undang Islam, Quran dan hadis lah. Dengan sebab itu, orang nak jadi pemimpin dia kena pandai hak tu. Dia kena pandai hak tu. Tak pandai hak lain pun. Terutamanya hak tamadun orang putih lah, undang-undang itu tak tahu mana lagi masa tu. Tak tahu mana. Orang kata dalam sejarah, orang-orang barat duduk dalam gua batu lagi masa tu. Dia belajar dengan kita. Bukan sahaja dalam undang-undang, dalam sains, dalam astronomi dan lain-lain pun sama. Memang itu dalam sejarah. Sehingga akhirnya sekarang ni seperti kita maklum lah, Sepanyol tu bukan diperintah oleh Islam pun. Dah hilang dah daripada tangan umat Islam. Ceritanya panjang lah. Menyedihkan lah juga. Menyedihkan sangat lah. Jadi tinggal hanya kesan-kesan peninggalan lama. Sejarah-sejarah Islam boleh tengok lagi. Tetapi selepas kejatuhan Islam itu, Sepanyol ni sampai sekarang ni tak ada semaju tu. Dia tidak melahirkan tokoh-tokoh cendekiawan seperti zaman Islam. Sampai sekarang ni dia tak ada melahirkan orang-orang yang hebat. Sedangkan dulu kalau kita baca dalam sejarah, Al-Andalusi, Ibnu Hazmin Al-Andalusi. Andalus tu dulu orang panggil Andalus, Andalusia, Sepanyol tu lah. Sepanyol. Daripada situlah merebak ke Perancis, merebak ke lain-lain lagi. Islam. Tak apalah. Jadi kalau kita kata Perdana Menteri mari ke negeri, ni Kauman ini negeri Kelantan misalnya kita, yang biasanya menteri besar dia jadi imam, dia boleh jadi imam tanpa izin pun. Kalau dia rakyat tu lebih beradab lagi, tu sekadar beradab lah, maknanya dia lebih berhak lagi. Ini dari segi hak menjadi imam, dia lebih berhak sebab kuasa dia lebih besar lagi. Kuasa dia lebih besar lagi. Itulah sebab kalau kita belajar hadis-hadis ni kan, fiqh Islam ni, kita akan nampak pada ibadat dia tu, pada sembahyang Jumaat dia tu ada tertib dia memilih pemerintah dan kedudukan pemerintah ni. Pemerintah yang memerintah negeri mana besar dengan yang memerintah negara. Kita boleh belajar daripada situ. Misalnya dalam bab menjadi imam ni, pemimpin yang lebih besar dia lebih berhak. Dan kalau dia tidak minta izin pun, mengikut setengah-setengah ulama, nanti itu kita akan bincang. Sebab ada kata tak boleh, kena minta izin juga. Memang dia boleh, tapi kena dengan izin juga. Ada kata tak perlu izin. Berizin itu beradab je, sopan je, untuk nak jaga kesopanan. Dari segi hukum tidak salah, tidak berdosa pun.
Ada yang kata tak boleh. Memang tak boleh. Mesti kena izin. Jadi macam-macam pendapat ulama. Jadi Imam Bukhari memilih pendapat yang mengatakan boleh. Cuma boleh tu boleh lagu mana? Tanpa izin ke atau dengan izin? Kalau kita tengok tajuk dia semata-mata tanpa izin. Itulah pilihan Hafiz Ibn Hajar. Dalam Fathul Bari dia kata maksud Imam Bukhari ayatnya ketua negara berhak untuk menjadi imam di negeri-negeri wilayah kekuasaannya. Dia boleh walaupun tanpa izin. Sebab kuasa dia tu lebih besar. Misalnya kalau dalam keluarga ayah nak buat apa-apa tak payah minta izin dengan anak. Walaupun abang sulung pun tak payah minta izin. Itu kan kedudukan tu dalam keluarga. Jadi dia balik, dia buatlah apa dia nak. Gitu, kedudukan ayah tu. Dalam negara pun begitu juga. Kedudukan ketua negara. Agung ke? Cumanya masalahnya sekarang ni, di saat inilah kejahilan tu meluas kan. Jadi terbahagilah. Ni agama reti, dia tak reti politik pula dah. Ni reti merata, tak reti pula ni. Baca Quran pun tak betul dah. Itu malangnya lah nasib umat Islam. Sekurang-kurangnya bila kita belajar ni kita tahu macam mana dalam sejarah Islam dahulu. Dan sepatutnya suasana itu, keadaan itu dikembalikan pula. Baru betul. Baru betul. Dan dia gambaran yang lama tu akan ada lah. Kalau tidak, apa dia kata kecek gini? Apa ni? Apabila imam mana? Kita duduk nampak imam ni kak? Tu imam masjid tu lah, surah tu lah. Dalam istilah agama ni, dalam hadis imam ni pemimpin, ketua. Sebab dalam sembahyang tu pun yang sebenarnya simbolik kepada pemimpin. Sebab tu tak boleh langgar dia, tak boleh langgar, tak boleh mendahului dia. Itu Imam Bukhari akan buat bab akan datang. Tak boleh mendahului imam. Itu disiplin umat Islam. Tak boleh langkah lah, tak boleh langkah imam. Tapi kadang-kadang imam tu dah, dia tak ada pengetahuan kecuali baca sedap. Pulaknya baca Quran je sedap. Gol lain tak erti. Ada juga lagu tu. Tak molek lah tu. Sepatutnya kena melengkapkan diri lah. Balik seperti asal. Apabila imam, yakni ketua negeri atau negara, mengunjungi sesuatu kaum. Sesuatu kaum tu rakyat lah, kita kata rakyat Kelantan, rakyat Terengganu dan sebagainya, atau kumpulan mana-mana lah. Begitulah tertibnya. Kalau menteri besar pergi dekat pegawai daerah, di daerah dia lebih berkuasa. Begitu, mengikut tertibnya. Bukan hak peringkat negara saja ada. Hak peringkat dalam negeri itu begitu. Jadi mengikut kedudukan kuasa, kuasa politik, kuasa pemerintahan. Gitu cara dia. Maka dia boleh mengimami solat mereka. Dia boleh. Kalau dia nak. Kalau dia tak sah pun tak apa. Bagi kepada hak skala lah, hak biasa lah. Begitu. Kalau kita sekarang ni, hak saya nampak lah, paling-paling tinggi pun, kalau masjid negara tu, menteri ya. Menteri hak kita kata urusan agama ni lah. Jadi tu imam. Dia hak saya dapat maklumat lah. Itu dia tak perlu dapat kebenaran imam tu. Kalau dia nak serentak hari tu misalnya, dia boleh. Dia boleh. Gitu lah. Hak sepatutnya Perdana Menteri sebenarnya. Hak atas lagi. Boleh gitu. Tapi setakat ni kalau negara kita lah, hak saya tengok paling tinggi hak tu. Sebab apa? Sebab saat ni lah. Dari segi latar belakang pendidikan itu, kemampuan itu, memang menyedihkan lah. Dan kita sepatutnya kena hidupkan mula-mula tu pengajian Quran dulu. Biar semua lapisan masyarakat ni tidak buta Al-Quran. Kalau tidak, dia jadi gitulah, pembahagian gitulah sampai bila-bila. Tak apa, kita ada nota Imam Bukhari di sini. Nota tajuk ni 1397. Para ulama terbahagi kepada 4 kumpulan dalam menentukan maksud Imam Bukhari mengadakan bab ini. Setiap kali bila kita bertemu dengan tajuk bab macam ni,
maka kita kena ingat apa tujuan. Kena tanya. Kalau selagi tidak terjawab, kita tidak dapat maksud Imam Bukhari, mana tak dapat lagi. Sebab itu penting tajuk bab ni. Penting. Apa tujuan dia? Dia nak ayat apa? Kalau ada banyak pendapat, kita boleh tahu pendapat dia hak mana. Daripada tajuk dia buat. Cuma kadang-kadang orang kemudian ni berbeza pendapat. Dia kata maksud Imam Bukhari gini. Ada orang lain pula kata tidak, maksud dia lain. Jadi sebab Imam Bukhari tak ayat dengan jelas, aku pilih hak ni. Dia tak kata gitu. Cara dia halus gitu. Itu cara Bukhari, seni. Jadi dia kena orang hak memang ahli dia lah, memang hak cerdik, memang hak halus sungguh. Jadi ulama-ulama ni kita syarah Bukhari, memanglah dia boleh tahu, dia boleh kesan. Dan kalau kita perhati, yalah juga dia kata betul juga. Tapi dia dengan jelas dia tak sebut. Memang cara dia begitu. Dia nak kritik orang, tak jelas, kita tak tahu. Kecuali orang pandai juga baru tahu. Ni dia nak kritik orang ni. Dia bukan saja-saja kata, dia nak kritik orang. Tapi kita tak tahu siapa. Kalau kita belajar sejarah fiqh Islam, sejarah hadis, baru kita tahu siapa yang dia nak kritik. Itu cara Imam Bukhari terlalu seni. Di sini ada 4 kumpulan. Maknanya 4 ni berbeza-beza pendapat lah. Supaya kita kata syi'ir lah, syi'ir kau sajak kalau kita kata. Kadang-kadang banyak sekali tidak jelas. Kadang-kadang tak tahu titik mana, tak tahu koma mana. Tetapi ahli dia pun boleh faham maksud dia. Orang biasa ni kan tak faham. Apa dia maksud? Kalau kita biarkan kepada orang ramai, dia akan masing-masing tafsir sendiri. Orang dia kata gini maksud dia, orang dia kata gini maksud dia. Jadi tuan sendiri itu duduk senyap. Dia nanti tengok orang jijak faham atau tidak. Dia begitulah juga cara Imam Bukhari. Dia bukan tulisan biasa, mudah nak faham, tidak. Sekali lalu tu iyalah, bila kita terjemah tu iyalah, tapi apa maksud dia? Selagi kita tidak dapat maksud dia, terutamanya dengan yakin, dengan ada bukti, maknanya kita tidak dapat lagi mutiara daripada Sahih Bukhari. Gitulah saya boleh kata. Sebab itu saya mementingkan sangat perbincangan tentang tajuk bab. Sebab di situlah kita boleh tahu fiqh Imam Bukhari, mazhab dia, fikiran dia, fikrah dia. Di situ kita boleh tahu. Yang pertama, maksudnya ialah menyatakan bahawa hadis-hadis yang melarang pengunjung menjadi imam di tempat yang dikunjunginya tidak mutlak. Memang ada hadis. Nabi SAW larang kita kalau pergi tempat orang jadi tu imam situ. Nabi larang. Dia kena orang situ. Kalau tu imam, tak imam situ. Sebab ada larang. Jadi apa makna larangan itu? Imam Bukhari nak menjelaskan di sini larangan itu tidak mutlak. Maksud tidak mutlak tu ada keadaan-keadaan tertentu tidak begitu. Orang lain, pengunjung lebih berhak. Pengunjung lebih diutamakan menjadi imam. Ada kes-kes tertentu. Misalnya masalah ni. Kalau orang biasa, iyalah. Tak boleh jadi tu imam situ. Tapi kalau pemimpin negara, boleh. Maknanya hadis larangan itu tidak mutlak. Bukan untuk semua orang, semua sekali. Tidak. Bahkan ada orang-orang yang dikecualikan. Antara yang dikecualikan, Imam Bukhari sebut, iaitu ketua atau pemimpin di sesuatu tempat itu. Jadi hadis itu kena faham. Ada ayat kita tidak mutlak. Tidak mutlak ni mana boleh faham kan? Mutlak tu pun jadi bahasa Melayu dah kan? Asalnya bahasa Arab juga, tidak mutlak. Sebab ginilah dalam Quran sebut, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah pesan kepada kamu, atau Allah tetapkan hukum kepada kamu berhubung dengan pesaka, berhubung dengan anak-anak kamu, pesaka anak-anak kamu, kepada anak-anak kamu lelaki mendapat 2 bahagian. Perempuan dapat seorang. Jadi anak-anak fi auladikum, kalau ibu bapa mati, anak-anak Tuhan pesan
suruh bagi pesaka. Salah satu caranya, lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1. Dan seterusnya, ayat itu panjang. Seterusnya berkenaan dengan pesaka, duduk situlah. Ini tak ada banyak tentang pesaka dalam Quran ni. 2 tempat je. 2 tempat je. Di dalam surah An-Nisa itu dan di hujung surah Al-Ma'idah. Itu yang sikit je. Tetapi kalau kita mengaji ilmu faraid bukan main, kitab banyak. Tu je asas dia. Tu asas dia. Nak ceritanya Quran ni memang hebat. Memang menjadi rujukan sumber ilmu. Sehingga ilmu faraid yang ada tu, yang ada sekarang ni begitu luas perbincangan dia. Itulah asasnya. 2 tempat tu je dalam Quran. Beberapa ayat lah. Tak ada banyak lah. Jadi saya nak rayaknya, Tuhan kata kalau ibu bapa mati, ada pesaka untuk anak. Anak ni kan luah anak ni. Bagaimana kalau anak tu tidak seagama dengan bapa dia, ayah dia? Katakanlah ayah Islam, mak Islam, anak murtad, wal'iyadzubillah. Anak tidak Islam. Bolehkah pesaka? Kalau mengikut ayat tadi, semualah. Fi auladikum, anak-anak kamu tak kira lah. Kamu siapa agama apa, anak kamu agama apa, tak kira lah kan. Itu mutlak, umum. Tetapi kita tidak boleh faham ayat itu seumum-umumnya begitu. Sebab ada hadis lain. La yarithul kafir al-muslim walal muslim al-kafir. Orang kafir tak boleh mempesakai orang Islam. Orang Islam tidak boleh mempesakai orang kafir. Tu Nabi kata. Mana berbeza agama ni menyebabkan tak boleh terima pesaka. Itu kecuali. Mana ada kes-kes juga. Tidak ayat itu mutlak. Tidak ayat itu umum. Bahkan ada yang dikecualikan. Misalnya, kalau sama agama pun, anak bunuh ayah. Anak boleh pesaka juga. Kalau mengikut ayat tu bolehlah, tak kira lah asal anak. Asal anak sungguh lah. Bukan anak akak, kau tak kira tu anak sungguh. Bolehkah? Kalau mengikut ayat itu, kira-kiranya boleh lah. Tidak. Sebab apa? Ada hadis lain. La yarithul qatil al-maqtul. Pembunuh tidak boleh menerima pesaka daripada yang dibunuh. Tak kira lah yang dibunuh tu siapa pun. Ayah pun. Banyak berlaku kan. Dalam dunia ni, moga ramai manusia. Daripada Nabi Adam sampai ke akhir zaman. Satu-satu zaman pun kita selalu dengar anak ni nak cepat boleh harta, boleh jadi kaya. Moga ayah orang kaya kan. Dia kira biar ayah dia mati banyak. Boleh berlaku benda lagu tu. Boleh berlaku. Di kalangan orang Islam sekalipun, mana-mana derhaka tu, mana-mana tidak patuh kepada agama, dia boleh buat. Apatah lagi kalau orang tidak Islam. Banyak benda lah kita ingat, kita dengarnya. Kalau dengar negara barat tu cerita-ceritanya dah. Isteri bunuh suami, suami bunuh isteri. Padahal masing-masing tu boleh menerima pesaka daripada satu sama lain. Boleh. Tapi kalau terbukti dia membunuh, tak boleh. Maknanya ayat itu tidak umum, seumum-umum je. Tidak. Begitu juga ni, Nabi larang tu tidaklah umum sangat. Ada orang-orang yang dikecualikan. Baik. Ia hanya khusus dengan pengunjung yang tidak diizinkan sahaja. Pengunjung yang dibenar dan diizinkan pula boleh saja menjadi imam. Kalau hak dibenarkan, boleh. Tidak nanti dia Perdana Menteri. Ni pendapat yang pertama. Tidak nanti Perdana Menteri, tidak nanti ada kuasa. Dia tak ada kuasa apa-apa, tapi tuan rumah bui. Penghulu kampung tu benar dia jadi imam. Boleh. Skalanya biasanya orang lain jadi imam. Tu imam tu sendiri suruh dia. Boleh. Hak tak boleh, tu hak larangan itu tak kalau tanpa izin. Dan kalau dengan izin, tidak khusus dengan ketua pemerintah. Tak. Orang biasa pun boleh. Mestilah apabila dia ditolak ke depan untuk jadi imam, tu adalah sesuatu kelebihan dia. Kira-kiranya. Jadi pendapat pertama ni, kata boleh berlaku siapa pun, asalkan dapat izin. Dapat izin tu imam asal. Setempat itu. Di bawah ini dikemukakan 2 hadis
yang melarang itu bersama terjemahannya. Yang pertamanya diriwayatkan daripada Malik bin Al-Huwairith, sahabat Nabi SAW. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Man zara qauman fala ya'ummahum wal ya'ummahum rajulun minhum." Bermaksud barang siapa mengunjungi sesuatu kaum. Sesuatu kaum tu bukan mesti bangsa, kumpulan masyarakat lah. Kumpulan masyarakat. Ikutlah kumpulan macam mana, itu maksud kaum ni. Lama kapah kaum ni, kaum Melayu pula dah. Kaum Cina ke? Bukan gitu. Maksudnya kumpulan masyarakat lah. Kumpulan masyarakat. Maka janganlah ia mengimami mereka. Jangan jadi tuk imam dalam sembahyang mereka. Sebaliknya, hendaklah salah seorang dari mereka sendiri mengimami mereka, menjadi tuk imam. Mana masyarakat tu, situ juga jadi tuk imam. Kalau nak kira dari segi hikmahnya banyak lah. Apa gitu? Apa gitu? Islam nak dalam masyarakat tu biar ada boleh jadi ketua. Hak boleh jadi ketua, biar boleh duduk depan. Itu adanya. Jadi tidak sempurna lah kira-kiranya mana-mana kaum itu kalau tak ada orang boleh duduk depan, boleh jadi ketua. Itu secara tidak langsung merupakan motivasi kepada umat untuk melahirkan, untuk menyediakan orang-orang yang pandai, berusaha memandaikan masyarakat ni. Begitu. Biar boleh jadi tuk imam. Tidak kata kena import lah. Kena import. Macam kita dulu-dulu import kan. Nak jadi tuk imam tarawih tu. Lama-lama dah buat kita penghafal Quran saja. Sedap-sedap lagi. Kadang-kadang tu daripada hak luar. Nak panggil apa je. Kita ada dah. Kita pun lebih. Gitu. Nak lagu tu lah. Bukan satu perkara. Semua perkara. Bukan satu perkara. Semua perkara. Memang laku kan satu ketika. Saya nak cerita saya sendirilah. Pasal masa saya dulu, budak-budak dulu tak ada tempat ngapal Quran tempat kita. Saya pergi ke India tu, ayah hantar tu untuk ngapal Quran. Tak ada tempat kita. Hak di pusat Islam ke apa itu kedian. Kedian. Dulu tak ada. Learn ni saya tak tahulah. Learn ni tu. Tapi dengar-dengarnya berbeza-beza negeri tu. Pada masa tu memang satu kelebihan lah. Tak payah pergi lapor diri, tak payah pergi isi borang ke apa. Dicari orang ngapal Quran, majlis agama kita. Cari. Jadi dicari Tok Guru, panggil lah saya. Sebab dalam ramai-ramai ni, ngaji pondok ni, sistem kita ni kan tidak jenis ngapal Quran. Jadi sebab saya tu ngapal, dia panggil. Dia kata majlis nak bagi bantuan. Nak bagi bulanan, nak bagi kepada orang apa sebagai satu galakan lah pada masa tu. Dapat dia bagi, tapi saya tak sih. Kita kira cukup dah. Nak agama tak perlu lah. Tapi dia bagi tu baguslah. Itu sebagai satu galakan. Nak ceritanya dulu. Cuba tengok sekarang ni. Berbeza kan? Tapi berapa puluh tahun lah. Lama juga. Sehingga kalau ada orang yang nak hantar anak dia pergi sana, saya tidak mengisyurkan. Walaupun saya belajar sana. Lebih baik sini lagi sekarang ni. Lama dah, bukan sekarang, bukan baru setahun dua, dia dah lama dah. Lebih baik kita lah. Sebab sebagaimana kita semua maklum, orang dia kan ada lidah ni tak berapa molek. Sebenarnya lidah ni tak berapa molek. Saya sendiri nak cerita lah biar tahu. Sebab pernah dalam sejarah saya ni, bila tahu kita di balik sana nak hantar anak dia, saya nasihat kata tak usah lah, dia hantar juga. Akhir sekali kecewa lah. Itulah benda. Dia banyak juga. Dia tidak semua orang pergi luar negara ni berjaya belaka. Nasib-nasib lah. Nasib-nasib. Jadi ni saya nak cerita. Bukan tersembunyilah kepada orang yang tahu. Bukan semua. Tapi setengah-setengah. Dia kadang-kadang hak ikhfa tu kan, ikhfa. Dia suruh baca macam izhar.
Bayangkan. Jadi kalau kita baca cara ifad ditegur suruh izhar. Bayangkanlah setara tu. Jadi apa kelebihannya? Dah banyak lagi lah hak lain-lain tu saya nak sebut secara ringkas. Apa kelebihan? Sebab tu saya tidak mengesyorkan. Lebih baik tempat kita. Lama dah lebih baik tempat kita. Untuk apa pergi susah payah negeri orang sejuk panas dah. Makanan pun susah dah nak makan. Tidak seperti kita nak cari nasi pun payah dah. Tak ada pasal makan sakit perut dah. Tak sesuai makanan dia tu dengan kita. Lepas tu udara pula sejuk-sejuk telajuk dah. Panas-panas telajuk. Tak ada pasal sebab kita ada dah. Anak rayaknya dalam masyarakat ni ada kala satu ketika tu memanglah tak ada. Tapi bila beberapa tahun kemudian lebih baik lagi daripada tempat hak kita belajar tu. Dari sudut tu lah, dari sudut tu. Banyak lagi hak lebih dia. Hak kita kena belajar dengan dia banyak lagi. Hak dari sudut kalau Quran ni tak payah. Baik tempat kita. Itulah kalau pendapat saya lah. Dan benda ni bukan main-main. Kalau nak cuba pun saya sebut tadi lah. Saya bimbang takut menyesal kemudian hari. Jadi saya royak tu hak sebenar. Tidak semuanya hak luar negara ni lebih baik. Tidak. Tapi masa tu masa tak ada lah tempat kita. Tapi nasib baik juga. Saya bernasib baik juga lah. Alhamdulillah. Ada kelebihan lain pula dengan sebab pergi tu. Ada kekurangan, ada kelebihan pula. Saya boleh bahasa dia. Tu boleh. Pasal apa? Orang Melayu hak kecil saya seorang. Kalau tanya budak kecil sana, tak ada orang lain. Saya. Moga umur 10 tahun. Bayangkanlah 10 tahun bersama. Duduk sana tu. Jadi saya boleh bahasa dia tu boleh sekoti, boleh molek lah. Sampai kelan ni saya duduk rujuk guna bahasa tu. Ngaji pun bahasa tu. Selain daripada bahasa Arab ni. Jadi menulis pun bahasa tu. Jadi itu kelebihan. Banyaklah pula saya dapat ilmu yang tak ada dalam bahasa kita. Melalui bahasa tu. Banyaklah pula. Sangat banyak. Syukurlah saya. Dengan sebab boleh bahasa tu. Walaupun dari segi Quran tu boleh ngapa tu boleh. Cuma kena betul banyak lah. Balik tu ayah duk betul pula. Mak duk betul pula. Apa macam gitu. Baca tu tak kira lah laju je. Ya. Dari segi lancar tu tak kira dah. Tapi sana pun dia gini. Dia bahagian ngapa Quran ni. Sebab tu kata lain. Bahagian ngapa Quran ni biarlah kita selingan sikit dah. Sekurang-kurangnya dapat juga pengalaman dah. Dia sana tidak seperti ini. Kalau kita ngapa Quran sekali dengan tajwid lalu. Sebenarnya pendak juga lagu tu. Tapi kalau dah boleh, kemah boleh. Sana dia tidak. Ngapa Quran yang hafal saja. No. Tajwid dia ngaji lain pula. Kelas lain pula. Tajwid kau qiraat ada mengaji, tapi suku. Dia lagu tu. Sistem dia. Tidak seperti kita. Kita ni pakai sempurna lah. Itu saya kata lebih baik tu tak payah ngaji suku dah. Jadi selalu. Baca pun slow-slow, anjur-anjur. Dia tak suka slow-slow. Dia suka cepat. Memang orang dia lidah cepat pun dah. Jadi kita duduk di sana pun jadi cepat jugalah. Kalau nak ngaji hadis ni, dia cari hak paling cepat baca. Masing-masing baca lah. Orang ni terah dulu, orang ni terah dulu. Hak paling cepat dan hak paling tak ada salah. Gitu sana. Dia nak cepat. Sebab nak perhabis kan. Nak perhabis cepat. Lama ni. Nak cepat. Gitulah cara. Sebab tu dia jadi tidak sempurna. Hak nak cerita di sini. Asalnya jauh pergi je lah. Hak naknya setiap kawasan, setiap kaum tu ada orang yang pandai. Bila ada orang pandai, hak tu lah jadi ketua. Gitu. Hak tu lah jadi ketua, jadi imamnya. Sehingga Nabi langgar. Wal ya ummah, fala ya ummahum. Jangan jadi tu imam kepada mereka. Pengunjung ni. Sebaliknya hendaklah salah seorang dari mereka sendiri mengimami solat mereka. Tu hendak. Secara tidak langsung Nabi nak setiap kaum, setiap masyarakat ni pandai. Jangan menumpai, tak perlu import. Itu nak ayatnya. Tadi nak ayat tu tak perlu import, tak perlu pergi ke lain belajar pada situ. Lebih dah.
Kalau baca hadis ni memang pokok dia memanglah lebih lah. Kalau pergi ke lain pun orang holok ke depan orang-orang dia. Kalau bab hadis. Jadi orang panggil syekh hadis pun belum tentu lagi dia baca Quran sedap. Pokok kita. Quran suku, hadis dah lepas tu suku. Memanglah. Dia lebih. Pergi mana negara Arab pun orang dia ditonjolkan. Orang dia yang jadi profesor, yang jadi pensyarah yang hebat-hebat tu orang dia. Itu tak rapi. Sampai sekarang ni pun orang dia ramai lagi. Walaupun di kalangan Arab pun ramai dah sekarang dia muncul. Tidak seperti suatu ketika dulu macam tandus negara Arab tu. Orang-orang alim hadis ni jaga-jaga. Allah ni tidak, semakin ramai. Alhamdulillah. Semakin baik keadaannya. Tak apalah. Dan yang keduanya diriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Ansari. Jadi tadi baik. Hadis ni seperkara lagi saya nak mengingatkan. Wal ya ummahum rajulun minhum ni. Hak Nabi sabda ni kan. Lah ni dipakai begitu. Sampai ke akhir zaman. Zaman Nabi Isa kan. Nabi Isa mari. Nabi Isa ni bukan umat ni. Nabi Isa ni dia Nabi. Ada umat sendiri kan. Cuba tengok. Dalam hadis sebut. Siapa dia jadi tu imam? Imam Mahdi. Bukan Nabi Isa. Ni. Ikut hak Nabi royak ni lah. Sampai ke akhir zaman. Nak royaknya begitu mantap sunnah ni. Sunnah ni mantap. Sampai ke akhir zaman. Nabi Isa tak serai. Jadi tu imam. Dia suruh ada je lah. Hak jadi tu imam dah. Hak sedia ada. Siapa dia? Imam Mahdi. Nabi Isa jadi makmum. Tu dalam hadis sebut tu. Maknanya hak Nabi sebut ni kan. Kita pun duduk pakai. Lah ni. Bukan setakat kita. Sampai akhir zaman. Jadi gitu dah. Jadi begitu. Dan yang keduanya diriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Ansari. Beliau juga meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baytihi ala takrimatihi illa bi'idnih. Bermaksud hendaklah orang yang paling elok bacaan Al-Qurannya menjadi imam orang ramai. Jika mereka sama dalam keelokan bacaan Al-Quran, maka yang lebih alim antara mereka tentang sunnah. Kalau sama sedaplah, sama pandai baca Quran itu. Dengan tartilnya, dengan tajwidnya. Jika mereka sama dalam kealimannya tentang sunnah, maka yang lebih dahulu berhijrah. Itu dalam konteks zaman Nabi lah. Pada masa itu ada muhajirin, ada ansar. Ada muhajirin itu hak dahulu, ada muhajirin kemudian. Jadi hak lebih dahulu hijrah. Itu ada keutamaan. Kita kena dahulukan dia. Jika mereka sama dalam berhijrah, maka yang lebih dahulu memeluk Islam. Lebih dahulu memeluk Islam, dia lebih berhak, lebih layak untuk menjadi imam. Jangan sekali-kali. Ni larangan ni. Duduk sini. Imam Bukhari nak menjelaskan ni lah. Larangan ni apa maksud. Tajuk ni dia buat ni untuk menjelaskan hadis ni. Hadis ni nampaknya umum. Imam Bukhari nak tidak seumum-umumnya. Ada yang dikecualikan. Jangan sekali-kali seseorang menjadi imam kepada orang lain dalam wilayah kekuasaannya. Dan jangan juga ia duduk di tempat khusus bagi seseorang di rumahnya tanpa izinnya. Hadis ini lebih detail lagi daripada yang pertama. Baik dari segi siapa yang lebih utama untuk menjadi imam, dan juga dari segi adab. Bila pergi ke tempat orang,
Walaupun kita ni lebih sedap baca pun, dia lebih utama. Begitu juga kalau di rumah orang, biasanya kalau kita ni mengikut adat lah, mengikut adat. Kalau orang-orang hak tahu adat itu pun dia ada asas juga. Ini antaranya. Kalau meja panjang kan, meja panjang, kerusi ada kat tepi-tepi tu, di kepala tu, kepala hak panjang. Situ biasa tuan rumah. Sebab tu orang tak duduk situ kan. Sebab tu orang tak duduk situ. Orang hak tahu adat lah. Begitu juga kalau sofa banyak ni, ada satu sofa. Nampak khusus sikit. Hak tuan rumah nampak. Jangan duduk situ. Pada asas kau. Ada lah ni asas. Ini asasnya. Jadi kita kena ada adab dalam Islam ni juga. Kita belajar adab. Bila pergi ke rumah orang, bila pergi ke tempat orang, jangan duduk mana-mana. Kena tahu cara dia. Jadi begitulah. Jika mereka sama dalam berhijrah, okey, maka yang lebih dahulu memeluk Islam, fa'aqdamuhum silman udkhulu fis silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Silmi mana Islam. Dalam hadis pun ada guna. Kalau dalam kita nak guna Islam, boleh juga. Fa'aqdamuhum islaman. Boleh. Tapi dia guna perkataan silman di sini. Serupa dengan dalam Quran pun ada guna. Silm itu maknanya Islam lah di sini. Dan Islam itu asasnya perkataan dia tu. Maknanya damai, sejahtera, selamat. Agama Islam itu membawa keselamatan, membawa kedamaian. Kalau tak ada selamat, tak kena tu. Masyarakat Islam tak selamat. Tak kena. Kalau Islam dia selamat. Jadi makna asas Islam tu pun tak ada lagu mana. Kalau lagu tu. Selamat dan mikir pun ke arah selamat. Bukan ke arah haru biru. Begitu. Jadi jangan sekali-kali la ya ummanna. Ni Nabi SAW guna ni kalau kita belajar bahasa Arab lah. Nun ni, nun taukid. Nun taukid ada dua. Ada nun taukid khafifah, ada thaqilah atau mukhaffafah, musaqqalah. Ni nun taukid ni sabdu. Bersabdu. Bila bersabdu ni makna kuat. Sebab itu kita terjemah jangan sekali-kali. Bukan larangan main-main tu. Jadi Imam Bukhari nak rayaknya, ni larangan berat benar ni. Siapa kau haram lah kau? Semua tak boleh kau? Semaya di apa ni? Di dalam wilayah kekuasaan seseorang tu tak boleh. Semua orang kau. Dia nak ayat, dia pun amal hadis bawa. Boleh. Ada orang-orang tertentu boleh. Jadi pendapat yang pertama ni, dia kata orang yang boleh jadi tok imam tu tidak mesti pemimpin, tidak mesti ahli politik, tidak mesti ketua negeri atau negara, siapa-siapa pun. Tentulah bila kita suruh dia tu sebagai menghormati dia. Misalnya anak buah, kita katalah orang kampung lah setempat tu. Bayangkan, cuba kita bayangkan. Ini dari segi psikologi pula. Cuba bayangkan, di kampung tu selama-lamanya tok imam tu dia jadi tok imam. Kita duk anggap dia hebat, lebih besar lah. Hormat sangat kita. Dah. Cium tangan lagi, tunduk lagi, hormat dah. Kalau panggil dia lah ngulu-ngulunya. Kita kata dah. Tiba-tiba orang luar mari. Orang tak kenal ni, orang ramai tak kenal. Tok imam saat ni, hak dihormati dalam masyarakat saat ni, suruh orang tu. Dengan sendirinya pengikut dia ni akan faham. Orang ni, tok guru kita, orang ni tok imam kita hormat sangat. Mesti lebih. Kalau dia, kita berasa lebih dah orang. Dia lebih lagi dah kira-kiranya. Dengan sendirinya timbul perasaan hormat. Ini dari segi psikologi. Perasaan hormat. Pengikut-pengikut dia, anak buah dia, anak-anak dia. Kepada orang yang baru. Dia pun dengan sendirinya faham. Ni maknanya orang ni mesti lebih ni. Kalau skala-skala, buat kita skala dah, dia sama. Lebih dah ada di kalangan kita ni. Tapi dia tidak suruh. Orang lain pun tidak berapa kenal. Ni dia sendiri.
Cuba bayangkan. Itu hikmah dia. Begitu juga di rumah. Sekala-sekalanya kita jadi tok imam di rumah. Anak isteri duduk di belakang. Tiba-tiba panggil satu orang ni kawan, tuan rumah tu, dia suruh jadi tok imam. Mestilah anak-anak dia pun berasa, oh, hormatlah. Secara tidak langsung. Begitu juga kalau tempat khusus, tempat duduk tu, tiba-tiba satu orang ni mari, ketua keluarga tu kata, awak duduk sini. Kan? Kita nampaklah kedudukan dia dengan sendirinya. Itu dari segi psikologi Islam ni, Nabi ajar ni macam mana. Nampak ke tidak? Tapi kalaulah kita kata kalau seorang tu tanpa izin pergi, itu menceroboh namanya. Menceroboh. Jadi orang-orang di belakang ni pun mesti tak senang hati. Dengar pula baca pun tak sedap daripada imam hos kalau. Nah, lagilah orang kita ni pak tajwid ni halus benar dah. Tak boleh. Hak tu kena betul dulu. Nah. Kena betul dulu hak tu. Baru sedap daripada dia nak buat tu imam. Kalau tidak dia tak puas hati. Tersudut alih dan mustahil dia bukan reti nak menilai alih ke tidak alih. Nah. Hak dia reti dengan baca Quran tu. Baca Quran ni umum, masyarakat umum ni pun tempat kita ni alhamdulillah lah lebih daripada hak lain. Cuma satu perkara lah. Saya ada tulis kamus juga dulu. Bahasa Arab apa ni saya tulis serba sedikit tentang bahasa Arab. Apa kelebihan. Dan kita ni saya sebut dalam tu, kita ni semakin jauh daripada bahasa Arab. Itu saya kecewa sikit. Dan saya macam menyerulah balik kepada hak asal. Supaya apa? Supaya kita tidak jauh daripada Quran. Misalnya, biarlah saya sebut sela-seli budak, mudah-mudahan segar sikit majlis ni. Nah, kalau tidak main halu-halu ni letih juga. Nah, pendengar lah letih saya tu tak ada apa dah. Jadi apa ni tadi kita sebut apa tadi? Kamus tadi. Misalnya kita sebut dah. Orang kita kan tulis lah ni, Rumi ni penyakit Rumi lah sebab Rumi. Ramadan itu kan. Ramadan. D kan, D-A-N, Ramadan. Sebabnya Ramadan. Kalau kita pergi ke India, pergi ke Turki, Ramzan. Pulak dah. Ramzan. Dak tu tak ada. Hilang. Sebab tu orang dia punah. Waladhdallin, ramai lagi baca waladhdallin. Kita lama-lama orang kita pun banyak dah kecek. Kalau dak dia sebut dah. Jadi tailor dah lah. Sebab itu kita jangan. Kalau Rumi pun jaga ejaan, tak boleh kalau kita DH tu dah lah, kita sebut dah. Ramadan. Okay? Kalau D saja jadi Ramadan. Banyak lagi perkataan lain lah akan rusak. Kalau kita tengok dalam kamus Jawi, ada ke tidak huruf dak tu? Kalau kita nak ejak Jawi Ramadan tu dengan mana jadi? Tak lari dah lah. Tak ada ke perkataan hak mula dengan dak. Lepas tu kita nak agak kalau Rumi dah, kalau tak ada DH tu. Ahli bahasa ni pun satu hal juga. Itulah, kita kena ada jiwa agama tu. Bila nak buat sesuatu tu fikir. Benda ni kita buat ni, kau jauh orang daripada Quran, kau dekat. Kalau kita ada jiwa Islam, kita kena fikir tu. Biar kau dekat, jangan kau jauh. Tu kau jauh namanya. Secara senyap-senyap. Sebab tu saya tak kena. Biar betul orang kita comel dah. Dia sebut mana-mana, apa tukar. Jadi tukar tu mula nak bunuh dah. Perlahan-perlahan dia kau jauh. Kita nak umat ni biar kau dekat dengan Quran. Caranya lah ke mana? Dalam penggunaan bahasa, dalam gapo-gapo pun biar gitulah. Ni jauh kita daripada Quran. Masjid, berapa banyak kita tengok? Masjid, jin yoda. Masjid, jadi gitu. Wah, kau jauh tu daripada bahasa Arab. Padahal mana ada ya tu. Dah salah tulis dah, gitu semua dah. Okey tu dah. Nak baiki pun satu hal tepek dah. Okey. Jauh. Kita sepatutnya biar dekat dengan Al-Quran, biar dekat dengan Islam, apapun.
Sebab itu kita tengok berbeza kan tak? Gapo pun kita tengok ada kesan dia. Kalau orang ada jiwa agama, ada semangat Islam, dia jadi lagu lain. Cuba tengok Kelantan ni dulu mana-mana pun serupa ya. Tengok-tengok jalan tukar-tukar tulis tak. Apa pada tu kan tulis subhanallah, alhamdulillah, Allah kan bagus. Bila-bila tu tak sebut pun apa. Subhanallah. Dah. Daripada duduk tulis kursi. Duduk tunjuk gambar perempuan telanjang dan sebagainya. Kononnya nak mengeping. Tak. Jadi dia kena ada, nak jadi pemimpin dia kena ada jiwa tu. Barulah jadi berubah kau hampir kita kepada Islam. Jangan jadi kau jauh. Tapi alhamdulillah kita ni pun banyak dah. Banyak perkara lah saya tengok lebih baik daripada dulu dari segi agama. Kalau dulu ni masyarakat kita ni kan mana-mana tua sikit lah. Dia tahu. Masuk tu kan waris-waris tu sepupu-sepupu kat biasa lah. Masuk rumah tu kan, rumah tu terbuka pintu dah. Masuk tu kat pakai dapur selalu dah. Bahawa dapur situ tempat mandi ke apa tu. Perempuan hidup mandi kembali bila-bila kecil. Kan tidak sama itu. Kalau hak tua-tua sikit tu. Jahilnya dah. Tapi keadaan lain tidak gitu kan. Sedang moleklah sesuai dengan kesenangan orang kita. Senang daripada dulu, susah. Selaga pun di luar kan. Jadi sesuai dengan perkembangan masyarakat itu. Kemakmurannya dia jadi berubah. Lah ni tidak buih salam. Zaman dulu masa saya budak-budak dulu, buih salam ni tak pakai. Tidak gitu. Hak mana tua-tua sikit tu. Tak pakai. Malah ni dok dalam TV dalam gapo assalamualaikum dulu tak pakai tudung pun. Dah. Hak pakai tudung tu suku dah. Sekurang-kurangnya kita kau dekat. Baguslah tu dari sudut tu kau dekat dengan Islam. Betul, tidak pelik kalau orang pakai tudung kau gapo. Tak pelik. Dulu tu pelik. Pelik tu. Macam-macam lah. Gelar lah menganyi. Macam-macam lah. Hatu buku lah macam-macam kan. Macam-macam. Tai cicok lah. Macam-macam sebut. Tapi hak tu sudah berubah. Alhamdulillah. Banyak perkara dah berubah. Daripada tak ada tempat ngapa Quran. Ada banyak bercampur-campur. Baguslah. Itu yang bagus. Kita kena tahu juga bagus. Kalau tak bagus antaranya tadi Ramadan tu. Kena baiki. Tapi payah jugalah pasal Rumi ni kan. Muka kita dah biasa dah dengan Rumi dah. Mula saya tulis apa ni? Kunyahnya. Saya aja ni Rumi lah. Kunyas. Boleh jadi orang baca kunyahnya pula. Satu ha. Jadi terpaksa pula kita kena tukar. Kunyas. Kunyah. Gitu. Jadi kena fikir tu nak sesuai. Bukan main susah. Sebab itulah dalam buku kalau mana-mana tengok Bukhari tu kan saya cuba buat tanda-tanda tu nak suruh dekat. Moga kita boleh buat. Kalau ni komputer boleh ada tanda nak panjang kau misalnya Ibnu Abbas. A tu panjang sikit. Ramadan DH. Kalau za apa dia? ZH kau misalnya kita cuba. Jangan tak ada dah huruf za tu atas lidah bangsa kita. Tak ada. Yang adanya Z. Zuhur. Bukan zuhur. Lain, za lain. Zai lain. Zal lain. Ini serupa. Tolong. Jadi itu tidak mendekatkan kepada Quran. Kepada bahasa Islam. Antara tokoh hadis yang termasuk dalam kumpulan pertama ini ialah Syah Waliullah, Maulana Rashid Ahmad Ganguhi dan Maulana Muhammad Yahya Al-Kandlawi, ayanda Syekh Zakaria. Ini tokoh-tokoh yang termasuk dalam kumpulan yang pertama. Dia mengatakan tidak khusus dengan pemimpin atau ketua masyarakat, pemimpin negara, pemimpin negeri, tidak. Orang biasa pun kalau diberikan keizinan boleh. Jadi tidak termasuk dalam larangan ni. Larangan ni kalau tanpa izin. Dengan izin siapa pun boleh. Tidak khusus dengan ketua, dengan pemimpin. Tidak khusus. Dia kata yang pentingnya ada izin. Sebab apa? Sebab dalam hadis bawah ni. Dalam hadis bawah ni dia sebut dia izin.
Nabi SAW pergi ke rumah Itban. Itban izinkan Nabi SAW jadi tu imam. Jadi tu imam. Jadi boleh lah. Cumanya Imam Bukhari kata Nabi tu siapa? Dia orang biasa ke? Dia ketua negara. Sebab tu ada pendapat lain pula kata ini ketua negara yang berkecuali. Ketua kaum hak lebih besar macam kita sebut tadi, menteri besar ke, ketua menteri ke, hak lagu tu. Bukan orang biasa. Buktinya Nabi. Kalau kita kata bukti hadis tu Nabi tu siapa? Tanyalah dulu dia orang biasa ke? Dia tidak orang biasa. Dia pemimpin negara. Jadi kalau pemimpin negara, dia Nabi. Nabi lebih benar lah. Jadi kalau kita orang biasa, tidak. Hak hadis umum tak diterpakai lagi. Kalau nak kecuali pun segelintir saja. Jadi kalau kita tak jadikan hadis ini sebagai dalil, mereka kata tak boleh kamu buat dalil untuk umum. Sebab Nabi itu pemimpin. Satu, Nabi itu Nabi. Maknanya dua, lebih sangat tu. Patutlah. Tapi demo ni kata, dak. Nabi itu kira-kiranya secara kebetulan je. Secara kebetulan. Kalau orang lain pun, kalau diizinkan. Sebab dia izin. Kalau tuan rumah tu izin kepada orang lain. Mana selepas Nabi tak pernahkah berlaku hak tidak pemimpin. Tiba-tiba jadi imam. Tak pernah berlaku? Berlaku. Dah berlaku maknanya boleh lah tu. Yang pentingnya izin. Cuma dalam peristiwa ni mungkinlah dia mau kata sebab Nabi tu Nabi dan dia pemimpin. Tetapi banyak lagi bukti-bukti yang lain. Dari kalangan salaf. Di mana hak tidak pemimpin pun orang alim misalnya. Dibenarkan. Boleh. Walaupun dia tidak jadi pemimpin masyarakat, ketua negara pun. Ini pendapat Demon ni. Yang kedua, Hafiz Ibn Hajar, Syekh Zakaria, dan kebanyakan pensyarah Sahih Bukhari. Banyaklah Sahih Bukhari ni, kebanyakan berpendapat Imam Agung. Maksudnya raja, khalifah atau presiden, atau pemimpin dan ketua sesebuah negeri sahaja dikecualikan daripada larangan tersebut. Mereka bahkan tidak perlu pun mendapat keizinan daripada imam setempat atau penduduk sesuatu wilayah di bawah kekuasaannya. Meminta izin kepada imam setempat paling tinggi pun hanyalah sesuatu yang elok. Mustahab saja. Ini pendapat golongan kedua. Termasuk Hafiz Ibn Hajar dan kebanyakan pensyarah Sahih Bukhari. Minta izin tu hanya sekadar beradab, lebih beradab. Comel lah kalau minta izin. Kalau tak minta izin pun boleh. Cumanya kadang-kadang terkeduh hatilah kan. Terkilan lah masa tiba-tiba kita duduk siap dah khutbah je. Hari tu, hari Jumaat tu, tiba-tiba mari dia. Tak rayak ke pasal tu. Naik selalu. Memang boleh. Kalau mengikut pendapat ni lah. Tapi menyebabkan terkilan. Terkilan pihak tertentu. Dan ia dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana tersebut di dalam hadis ke 686 itu sebagai beradab semata-mata. Di golongan kedua kata adabnya dia. Nabi SAW nak mengajar adab. Padahal kalau dia tidak minta pun boleh. Kuasa dia tu begitu besar. Jadi kita pun kena ikut Nabi lah. Betul boleh. Tapi Nabi buat macam mana? Walaupun dia tu pemimpin yang paling agung lah kita kata. Kepada umat Islam ni sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Paling agung. Pun dia minta izin. Nak masuk dalam rumah tu minta izin dah sah. Tu kita baca hadis tadi kan. Minta izin dah sekali situ. Masuk dalam tu mana nak saya semaya di rumah kamu. Minta izin pula. Tidak kata ikut. Nampak mana dah sabuh pergi sana. Tidak gitu. Jadi kita tak boleh memandai-mandai di rumah orang, di tempat orang. Tak boleh. Cara Nabi tidak begitu. Nabi tidak ajar begitu. Dalam apa perkara saja pun. Apa perkara pun. Memang begitu. Baik. Yang ketiga, Hafiz Al-Aini dan orang-orang yang sependapat dengannya pula berpendapat Imam Agung, yakni raja, khalifah atau presiden,
atau pemimpin dan ketua sesebuah negeri juga tidak terkecuali daripada larangan tersebut. Tak ada terkecuali. Semuanya perlu mendapat keizinan imam setempat dan persetujuan penduduk sesuatu wilayah. Tak ada kecuali. Kena izin berlaku. Walaupun imam, walaupun ketua. Serupa dengan orang lain juga dah. Orang lain, kalau dapat izin boleh. Imam pun, kalau tak dapat izin, tak boleh. Ini pendapat yang ketiga. Itulah maksud Imam Bukhari mengadakan bab ini. Kata mereka lah. Walaupun Bukhari tidak menyatakannya dengan jelas. Tidak menyatakan dengan jelas. Tetapi hadis yang dikemukakan di bawah bab ini jelas menunjukkan hukumnya. Tiada manusia atau pemimpin yang lebih utama daripada Nabi SAW. Walaupun begitu, baginda tetap meminta izin kepada Itban yang merupakan tuan rumah yang dikunjunginya. Bukankah perbuatan baginda itu menunjukkan tiada siapa pun terkecuali? Tiada siapa pun terkecuali daripada larangan tersebut di dalam hadis di atas. Dua hadis tadi kan, larangan itu tak ada siapa pun terkecuali. Pemimpin sekalipun dia kena dapat izin dulu. Ini pendapat yang ketiga. Yang keempat, dengan kebenaran imam setempat atau tuan rumah, boleh saja sesiapa pun yang layak menjadi imam. Boleh. Di zaman Nabi SAW pun, budak jadi tu imam. Budak jadi tu imam. Sebab dia tu lebih pandai Quran daripada orang lain. Boleh. Kalau dengan kebenaran, dia tu bukan pemimpin, bukan apa-apa, budak lagi. Boleh. Hanya Imam Ishaq bin Rahawai sahaja. Tidak mengharuskan pengunjung mengimami salat di tempat yang dikunjunginya, walaupun diizinkan oleh tuan rumah atau imam setempat. Nak kata tak boleh, kalau tu imam situ. Tak boleh izin, tak boleh. Larangan tu umum. Itu Ishaq sahaja. Imam Ishaq bin Rahawai. Dia ni imam besar, imam mujtahid juga ni. Tapi tak termasuk dalam imam empat itu dan imam lain. Dia guru kepada Imam Bukhari. Dia berpendapat tak boleh. Tapi pendapat ini seorang dia. Seorang dia pun dia imam. Boleh disebutlah. Mana kena ambil kira juga dia sebut tu. Ini menunjukkan imam setempat tu sangat penting. Sangat penting. Dan lebih utama daripada sekalian yang lain. Layak ke tidak layak ke? Tak boleh. Pemimpin ke tidak pemimpin? Tak boleh. Dia kena imam setempat. Ini pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat. Pendapat Imam Ishaq bin Rahawai ini dalam syarah-syarah hadis ada sebutlah. Kalau kita nak tengok dalam kitab-kitab hadis yang selalu sebut ni ijtihad dia, mazhab dia dalam Sunan Tirmizi. Dalam Sunan Tirmizi banyaklah sebut. Ini pendapat Ishaq. Kadang-kadang sebut Ishaq tu lebih dulu lagi daripada Imam Syafi'i dan lain-lain. Mana kedudukan dia tinggi. Antara mazhab yang di luar daripada mazhab empat yang selalu disebut oleh Imam Tirmizi di dalam kitab Sunan Tirmizi ialah mazhab Imam Ishaq bin Rahawai, Tok Guru Imam Bukhari. Tok Guru Imam Bukhari. Dan kitab Imam Bukhari yang kita baca ni pun Imam Bukhari tunjuk ke dia. Tunjuk ke dia. Biar dia tengok. Kalau dia berasa tak puas hati, mana berasa tak kena, dia tegur. Maknanya dengan semakkan Tok Guru dia juga, kitab Imam Bukhari. Siapa Tok Guru dia? Ishaq dia. Bukan main hebat tu orang tu. Dan Imam Ishaq itulah yang mentadbir mimpi Imam Bukhari. Imam Bukhari mimpi dia duduk dekat Nabi. Nabi ni dia dihurung oleh lalat. Macam busuk lah. Kalau lalat kan. Padahal Nabi tu wangi. Dalam hadis-hadis disebut Ummu Sulaim itu dia kokok atas tikar Nabi, dia peluh Nabi dia. Dia kikis. Dah buat ibu air wangi. Kan? Macam mana pula lalat. Dia cerita kepada guru dia. Imam Bukhari cerita. Ishaq ni lah yang kata, kamu akan datang, akan buat satu kerja besar. Itu isyarat kepada hak tu, kerja besar. Dalam ilmu hadis ni, iaitu kamu akan membersihkan hak mana-mana, hak kotor, hak tak betul dalam hadis.
Betul lah jadi kenyataan. Imam Bukhari buat kitab Sahih Bukhari. Itu jadi kenyataan. Dia tak habis. Antara hak tak habis ni dia tak habis. Jadi Imam Ishaq bin Rahawai ni seorang yang hebat, bukan main-main. Dan bagi saya lah, kecuali orang-orang hak tak itu masing-masing lah, masing-masing hak tu tak jadi masalah. Kalau pendapat imam macam ni, walaupun bukan 4 mazhab, bukan dalam sebuah kitab sebut, banyak kitab, kita boleh pakai dah. Kita boleh terima ini memang pendapat dia. Dan kalau kita nak pakai, boleh pakai untuk individu sendiri, boleh. Kalau kita jadi pemerintah sekalipun, ada pendapat dia yang sesuai, dia pakai, boleh kita ambil pendapat dia. Asalkan benda tu memang ada di dalam kitab-kitab yang muktabar. Ada pun orang yang menghakkan setakat 4 mazhab itu, itu susahlah dia. Selagi tak bertemu, orang kata sepik itu, sedaplah kata lagu tu dah. Tapi apabila bertemu, barulah dia tahu. Kadang-kadang hak pendapat yang janggal atau kita anggap ganjil, seorang dia lebih sesuai. Ada ketika. Kalau hak ni kita tak mahu pakai, tak apalah. Ada tempat lain mungkin. Dengan sebab itu kita kena menghargai pandangan semua imam-imam ini. Baik, perhatian, tuan rumah atau imam masjid setempat terkecuali, ni perhatian ini, tuan rumah atau imam masjid setempat terkecuali daripada darjat-darjat orang yang paling berhak menjadi imam yang tersebut di dalam hadis-hadis. Tadi kan hadis sebut paling berhak ni, paling berhak ni, lepas ni. Itu hak kecuali tuan rumah ataupun imam masjid yang sudah dilantik. Kalau mari hak lain, hak lebih hebat pun, dia semacam. Ia lebih berhak menjadi imam daripada pengunjung, walaupun pengunjung lebih alim atau lebih elok bacaan daripadanya. Kecualilah kalau ia sendiri mengizinkan kepada pengunjung untuk menjadi imam. Saya lebih suka ni lah pendapat. Dapat izin. Izin tu kena. Walaupun pemimpin. Walaupun pemimpin. Sebab apa Nabi buat gitu? Dan kalau kita kata sebagai beradab saja, itu pandangan kita, kita tambah dah tu. Hak Nabi sendiri buat. Kita tak tahu, tak ada siapa tanya dia Nabi buat ni lagu mana, mesti kau izin. Dah. Tak ada penjelasan itu. Baik kita pakai hak tu lebih selamat. Kok mana-mana pun kena izin. Bukan kata dia tu lebih besar, dah dia presiden pergi tempat tu semena-mena dia. Semaya. Tak boleh lah gitu. Tak boleh. Kena hormat pemimpin setempat itu, imam setempat itu. Baru tajuk ke baru ni? Sayanya hari ni tak boleh gidah sekat ni je. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.